Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan uh, Encik Azman Mahmud daripada RHB. Kita nak tengok, kita nak buat sikit sharing session. Iaitu tajuknya bagaimana, salah idea ni. Bagaimana nak set up signal MACD crossover, okay, menggunakan perisian TradingView, dan juga kita akan terima signal tersebut. So maksudnya setiap kali kita MACD kita tu ni untuk saham untuk siapa-siapa yang nak ni. So setiap kali MACD cross, okay, kita akan dapat signal tu lah. Sama sekarang ni saya akan tunjuk menggunakan laptop saja. Signal di dalam handphone mungkin kemudian lah kita buat kemudian. Okay. Kita tengok ada dua orang Ada dua orang. Okay, kita minta tolong share. Tolong share untuk kita mulakan sikit, ramai sikit. Okay. Sorry lah tak beritahu awal-awal. Okay, kita nanti saya nak share dekat Telegram jap. Telegram. Okay. Dekat Telegram. Telegram. Okay, kita ada juga sini Dr. Azhari dengan juga Jamdi. Bukannya dia malu-malu. Okay. Saya live. Okay, saya live di FB untuk tunjuk tunjuk cara nak set up signal ataupun apa dia panggil, screener, okay, MACD, okay, menggunakan TradingView. Okay, www.facebook.com/nuradi. Okay, so rakan-rakan boleh share sekejap So kita akan mula sekejap lagi. Okay. Alright, so saya akan gunakan perisian TradingView. Okay, yang ni ialah TradingView. Kalau you tengok dengan chart ni ialah technical analysis untuk TradingView. Tapi TradingView ni pun ada juga untuk fundamental analysis, dan juga dia ada untuk screener, penyaring saham. Okay, saya akan buka TradingView yang awal sekali, iaitu yang page yang mula-mula. Okay, iaitu tradingview.com. Tapi kat sini my.tradingview.com maksudnya dia bahasa Malaysia. Okay, dia menggunakan bahasa Malaysia. Saya gunakan bahasa Malaysia lah untuk memudahkan rakan-rakan yang menggunakan bahasa Malaysia lah. Okay, lagipun bila saya nak keluarkan idea tu, okay, saya diminta oleh untuk mengulas dalam bahasa Malaysia. Sebab tu saya terpaksa menggunakan bahasa Malaysia. Tapi kalau nak tukar bahasa Inggeris, dia boleh tukar je dekat sini, MS ni. Okay, klik kat situ boleh tukar English kalau kita tukar English contohnya, okay, dia akan keluar dalam bahasa Inggeris. Okay, sebagai contoh saya tukar. Okay, kenapa tak keluar lagi? Okay, dia akan keluar bahasa Inggeris lah. Okay, dia akan keluar bahasa Inggeris. So dia akan ada ideas, market, script, screener. So saya tukar balik bahasa Malaysia. Okay, bahasa Malaysia dia ke bawah sikit. Bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu. Okay, dekat sini dia adalah dia punya dia menu dia idea. Okay, jadi kalau dalam TradingView ni sebenarnya idea-idea daripada kita boleh kita publish kat sini. So kita boleh kongsilah idea-idea kita bergantung kepada teknik-teknik yang tertentu, kita boleh kongsikan di sini. So idea, lepas tu ada dia punya kelas, aset, analisis trend dan sebagainya lah, ada banyak. Pasaran pun ada, pasaran dunia, pasaran Malaysia pun ada. Okay, skrip, ni oscillator. Ni skrip ni kalau kita rasa kita boleh buat skrip kan. Kita nak buat skrip, kita boleh juga pakai skrip kat sini, ataupun kita nak adjust, kita boleh buat sendiri. Okay, kita boleh buat skrip kita.
Okay, dan kita ada penyaring saham. Okay, hari ni saya nak tunjuk penyaring saham ni. Okay, menggunakan MACD. Okay, iaitu MACD itu stands for apa? MACD. Dah lupa pula MACD tu. Moving average, okay. Convergence, divergence. Okay, sebenarnya MACD ni lah tengok moving average je. Okay, moving average kalau yang ikutkan setting dia ialah 26-12. Okay, itu moving average 26-12. Signal dia adalah signal 9. Tapi kita akan tengok tu nanti. Okay, lepas tu kat sini adalah. So, untuk macam mana kita nak set up. Okay, saya tak nak cerita tentang MACD dulu. Mungkin ni terlampau. Kalau mana-mana yang tak tahu MACD tu boleh refer lah balik MACD. Tapi saya nak tunjukkan MACD ni sebenarnya sebagai contoh kalau kita buka satu chart, saya buka dulu chart yang okay, kita buka MyEG lah. Okay, MyEG kita buka MyEG sebagai contohnya. MyEG, okay, inilah kalau kita buka dalam trading view dia akan keluar macam ni. So dia akan keluar berapa harga MyEG, RM1.14, lepas tu earning per share dia berapa, okay, pemodalan pasaran market cap dia 3.7 bilion, okay. Hasil dividen tak ada, PE dia dah 16, okay. And then dia bagilah chart ni, okay, naked chart ni, okay. Dan lepas tu dia ada bagi technical, iaitu sekarang ni technical dia beli, okay. Yang ni idea daripada rakan-rakan yang lain contoh ni idea daripada Zunurin, okay. Zunurin ni rakan saya ni di UiTM Terengganu Dumul. Okay, dan lepas tu dia akan bagi juga kewangan dia ni financial, okay, balance sheet, okay, dia ada historical price, dividend, okay, margin, okay, penyata pendapatan, okay, dan juga metrik operasi. So ini semua fundamental. Okay, ini semua fundamental. Lepas tu dia juga bagi news apa yang berlaku dan juga news tentang MyEG lah. MyEG. Okay, yang untuk technical dia pun bagi juga. Kita boleh tengok kita boleh tengok, just klik saja nanti dia akan tunjuklah untuk technical. Sebagai contoh kita klik technical ni. So dia akan bagi tahu oscillator, okay, beli, untuk moving average pun beli. Okay, ini dia bagi. Oscillator dia RSI, stochastic, okay, commodity CCI, okay, ADI, awesome oscillator, okay, MACD, nampak? MACD level 12-26 beli. Okay. Dia punya tindakan dia beli. Tapi sekarang ni nilainya negatif 0.01. So maksudnya kalau ikutkan saya punya ni dia dah jatuh daripada ni, saya nak cari yang atas positif kosong. Tapi maksudnya tadi dia adalah termasuklah sekejap. Tapi yang selain tu moving average ada yang beli. Okay. Macam contohnya EMA, SMA, EMA 10, SMA 10. Okay, jadi kalau ni nampak short term lah ni. Okay. Kalau untuk EMA 50, dia ni dia 1.14. Okay, kalau nilai dia, so sekarang ni harga dia 1.14. Dia ngam-ngam je atas dengan SMA 50. Okay. Sorry, mana SMA 50? EMA 50. Okay. Sebab tu dia tulis tu jual. Okay. Kalau dah SMA 50, 1.13 maksudnya beli. So SMA dengan EMA tu biasalah, EMA ni lebih cepat berbanding dengan SMA kan. Sebab tu satu SMA kata beli, EMA kata masih lagi jual. Tapi kalau dia dah lebih 1.14, saya rasa nanti dia akan jadi ditukar kepada beli dah. Okay. Alright, tapi yang long term dia ni masih lagi semua di bawah yang jangka panjang ni. So semua kata jual lah. Tapi saya rasa kalau SMA ni dah lebih, SMA 50 ni dah boleh masuk dalam watch list lah untuk kita tengok sama ada dia akan jadi uptrend ataupun tidak. Okay. Alright, kita balik kepada MACD tu yang ni. Okay. Tak ada orang bagi idea kat sini. Okay, so basically MACD tak ada. Alright, so MACD ni biasalah. Dia adalah, kalau saya buka balik, okay, kepada tadi yang awal-awal ni. Okay, yang ni, kita boleh pergi kepada carta berciri. Kita klik kat situ, kita akan keluar carta dia technical.
carta teknikal yang okey, yang ni saya dah set up dah. Saya dah set up MACD, saya dah set up beberapa benda yang saya nak tengok, contohnya Bollinger, okey, GAPI, okey, GMMA ni GAPI, volume dan sebagainya lah. Okey, sekarang ni kalau sebagai contoh, MACD ni ialah ini. Lagi selalu kita tengok selalu kita tengok MACD, contoh ni lah MACD. Okay, MACD kalau contoh yang ni, ini sebenarnya menunjukkan average, okay, moving average 12 dengan 26. Okay, 12 tu ialah moving average yang jangka pendek 12 hari, yang 26 ialah moving average 26 hari lah. 26 hari ni selalu untuk sebulan, 12 hari ni selalunya untuk 2 minggu lah. So maksudnya kalau selalunya yang pendek tu lebih tinggi daripada yang panjang, maka maksudnya saham akan menaik. Dan juga inilah signal 9. Signal 9 ni adalah yang menunjukkan signal dia signal yang apa ni beli ataupun signal tu jual. Okay, signal 9 ni. Selalunya signal 9 ni selalunya kita tengok macam ni lah. Kita ada dua line, satu line merah dan line biru. Selalunya kalau line biru ni ialah line biru ni adalah MACD line, yang line merah ni adalah line signal. So kalau line biru ni lebih tinggi daripada line signal, okay, tu ataupun crossover tu menunjukkan signal beli. Tapi signal beli kalau dia di bawah, contoh ini lagi satu ini ialah dia punya bar kan, histogram dia kan. Histogram dia nampak ada yang warna merah, ada yang warna hijau. So yang hijau tu maksudnya harga tu di atas dia tinggi lah. Harga tu ialah selalunya dalam keadaan menaik. Okay, apabila hijau tersebut tiba-tiba dah makin jadi kurang hijau ni, itu maksudnya harga dia dalam proses nak menurun. Okay, so maksudnya kalau kita dah beli tu, contoh kita beli kat sini, okay, kita tengok kita beli, kalau kita beli kat sini, yang ni adalah dia cross, yang ni adalah masa MACD tu yang hijau. Kan? Dan kalau kita tengok harga pada waktu tersebut, yang masa ini okay, saya buka besar dulu. Okay, sebagai contohnya kat sini, harganya adalah di sini. Okay, harga adalah di sini dan ini adalah signal beli. Okay, dan kita kena tunggu sampailah di sini. Okay, barulah kita kena jual. So kalau kita beli di sini, okay, masih sini dan jual di sini, maka kita adalah sikit profit. Okay, dan kita pun dah tengok support dia kat sini, iaitu 1.135. Ini support dan resistance dia adalah 1.265. So memang kita beli pada 1 atas sikit dari support tadi dan dah jual pada 1.25 tu, dah kita dah ada keuntungan sedikit lah. Okay, berapa bit tu saya rasa dalam ni ada dalam 125 tolak 113 14. Okey. Ada 12 sen, 12 bit. 12 sen. So 12 sen maksudnya 24 bit. Okey. So maksudnya 24 bit tu okey, banyaklah tu. Tapi yang ni ialah untuk swing strategi. So you beli kat sini dan you jual di atas. Tetapi yang ini tak semestinya dia akan naik tau. Kadang-kadang bila dia berlaku crossovernya berlaku di bawah garisan kosong. Ni ialah garisan kosong saya tunjuk sini. Okay, ini adalah garisan kosong di mana histogram tu akan apa ni, apa nama tu, akan bertukar arah kan. So yang tu adalah kosong, garisan kosong. Sepatutnya yang ini bukan ni, ini saya masuk ni, kenapa dia jadi ini kosong, ini nampak sebelah kiri. Jadi kalau dia di bawah, signal line tu dia cross di bawah, tu maksudnya signal beli yang lemah, weak signal, bawah kosong. Jadi maksudnya kalau beli boleh beli, tapi dia punya naik tu tak seperti kalau contoh kita tengok ni signal kat sini. Yang ni signal Okey, kita ambil yang ni lah. Signal di sini dah cross kan, dan dia di atas kosong. Okey, kita nampak dia naik macam mana. Dia naik daripada harga RM1.05 dan dia sampai kepada RM1.63.
jadi kenaikannya besar sebab dia atas kosong. Berbanding kalau dia di bawah, dia cross di bawah, dia naik juga tapi dia punya naik tu tak berapa kuat. So dia panggil signal yang lemah lah. Ni counter MACD. Last week dia naik dalam kita akan tengok counter lain selepas ni. Okay, tapi permintaan nak tengok Glowtech. Nanti kita akan tengok kan. Tapi contoh yang ni dia dah cross, nampak dia dah cross kan. Dan kita terima signal tu dekat kita punya laptop dan ataupun kita punya handphone. Itu lah sebab kita nak tahu bila benda ni nak cross kan, sebab kita set kat desktop. Okay, kita set dekat laptop ni dan dia akan keluar signal. Dia signal dekat laptop dan kalau next time kita akan tunjuk macam mana signal dekat boleh keluar dari dalam handphone. Okay, so yang pertama sekali lepas kita dah faham MACD tu dan kita pun tahu kita nak beli masa time dia cross kan. Yang ni kita kononnya nak beli kat sini tapi ni weak sebab dia bawah kosong. So dia weak. Sini pun weak juga bawah kosong. So basically kita boleh lah buat lepas je signal tu kita still kena check dia tu cross dekat mana. Supaya kita tahu kalau dia cross kat sini kita beli sikit-sikit je kan. Kalau dia cross kat atas mungkin kita nak beli banyak besar sikit. Ini kaki rempit kan, kaki rempit dia lain cerita kan. Okay, tapi kalau yang mana jaga MM tu dia akan beli sikit je lah. Okay, untuk ni sebagai contoh yang kat sini sekali lagi dia naik banyak dari sini sampai ke sini. Okay, memang sampai kepada area resistance lah. Lepas tu dia turun. Okay, dia turun. Dia turun tu kita dah boleh take profit lah. Okay, alright, so sekarang ni caranya macam mana nak set screening. Macam mana nak set screening. Okay, saya sebenarnya dah buat okay, screening tu. Okay, tapi sebelum tu saya nak tunjuk lah macam mana cara dia daripada awal. Okay, kat sini dalam trading view tadi, okay, saya pergi trading view yang awal tadi. Ni daripada home Okay, kita akan nampak kat atas ni ialah penyaring saham. Okay, so kita pilih penyaring saham. Okay, jangan pilih penyaring forex atau penyaring kripto, itu lain. Okay, kita ambil penyaring saham. Okay, dia akan keluar ini. Okay, yang ini sebenarnya ialah saya punya penyaring banyak ni. Ada banyak-banyak penyaring saya ni. Okay, tapi sekarang ni dalam satu pelaburan ataupun dalam satu trading, kita perlu ada satu undang-undang. Dia panggil trading rules lah. Okay, so yang tu yang paling pertama sekali. Apa you punya trading rules? Okay, kadang-kadang kita langgar je, disiplin tak ada, itu yang masalah. So sebagai contoh, kita trading rule, beli hanya syariah counter. Contoh paling mudah kan. Yang kedua, mungkin kita hanya beli yang counter yang uptrend saja. Uptrend. Itu kalau you punya trading rule. Yang ketiga, hanya beli counter, tu pulang lah. So you kena set dulu. Pertamanya ialah trading rule. Lepas tu barulah tengok indikator sebagainya lah. Okay. Alright. Dan juga you pula akan kata kalau contohnya setiap counter kita hanya beli risikokan 2% je daripada modal kita. Sebagai contoh, itu rules lagi. Ataupun kita akan bawah daripada 2%, sebagai contoh kita kena set cut loss. Itu trading rule. Kalau kita tak buat, kita akan jadi teknik harapan lah jadi. Teknik harapan. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara dia nak buat screen. Okay. Alright. So, pergi kepada screening. Okay, saya akan cari dulu. Dia akan ada banyak lah. Kita ambil juga, kita ambil yang dah ada. Yang ni, dia dah ada screening yang maksudnya, yang dah sedia ada tau. Okay, dia ada bagi yang screening paling untung, peranju volume, ni semua yang standard. Paling rugi. So dia akan bagi you counter-counter yang paling untung je hari tu ataupun paling rugi je. Okay. Tapi sekarang ni saya nak ambil yang ada volume, saya klik penaraju volume. Okay. So bila saya klik penaraju volume, ini adalah counter top volume. Okay. Counter top volume. Okay, counter top volume.
Okay, saya create sampai lah ni maksudnya ada volume lah. Okay, kenapa saya ambil penaju volume? Sebab kita perlukan volume ni. Okay, kita perlukan volume. Kalau trader dia perlukan volume. Kalau ada volume barulah boleh bergerak harga tu. Kalau tak ada volume memang tak boleh gerak. Jadi kalau contohnya Armada, Asia ini kan RM1.23 lah sekarang. Oh dah naik. Itu saya ingatkan turun sampai RM1.10 tak sampai. Okay, RM1.23. Siapa yang beli 7 sen hari ni perubahan? Banyak lah tu. Okay, 6% naik. Okay, MTAS, S-Metric, Alam, ini semuanya counter syariah dan non syariah. Ini masalahnya TradingView dia tak boleh nak filter syariah dengan non syariah. Itu je masalah dia. Okay, tapi kalau kita boleh buat script kan, kita boleh buat script dan kita boleh masukkan ni sekali, mungkin dia ni okey lah. Tapi yang ni saya tak sampai lagi tahap tu lagi. Okay, tak ada masa nak buat. Okay, so sekarang ni penaja volume ni, dia kita tengok penapis dia, okay, kita pergi kat sini, ni filter lah. Penapis dia, ini yang kita punya yang setting ni. Kita nak apa yang kita nak setkan dia supaya kita nak cari ada volume. Lepas tu kita nak cari tadi kalau trading rule kita counter yang uptrend saja dan sebagainya lah. Okay, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh. Kita nak ambil saham je. Okay, kita ambil saham. So kita klik sebarang ni, kita ambil saham biasa je. Kita tak nak saham pilihan, okay. Ni preference share, tak nak ETF, tak nak risiko pemegang saham dan sebagainya. Kita hanya nak saham saja. So akan saham saja yang akan keluar. Okay, mana-mana yang ni semua nanti akan dia tak masukkan lah. Okay, lepas tu kita nak harga. Sebagai contoh, ada orang dia tak nak harga penny. Saham-saham penny. So dia tak nak saham penny, dia nak ambil daripada harga 50 sen kepada harga seterusnya lah. Mungkin 50 sen ke RM5 ataupun 50 sen ke RM10 ke terpulang Okay, so saya boleh letak antara 0.5 sehingga RM3 lah. Orang kita RM5 kan dah gigit, sebenarnya tak perlu beli banyak pun. Belilah sikit-sikit kan. So 0.5 ke RM3. Jadi mana-mana saham yang di bawah 50 sen kan, dia tak adalah masuk dalam filter nanti. Okay, alright. So kita dah kurangkan masa kita untuk tengok counter penny lah. Sebagai contoh, kalau kita tak kata penny, ada orang cakap atas RM1, bawah RM1 tu okay, masih penny lagi, tapi kita tak apalah, ambil 50 sen. Tapi saya selalu beli yang 20 sen pun saya beli juga. 20 sen, 30 sen tu merempit kan. Tapi bila counter penny ni dia risikonya tinggi sikit sebab dia naik memang okey, kalau dia turun tu pun tak apa-apa nak okey. Okay. And then kita contoh kalau kita nak cari counter yang hanya yang fundamentally bagus lah kan. Kita punya filter, kita hanya beli counter yang untung, tapi kita akan jadi makin sikit lah. Kalau trader dia tak kisah sangat. Kan, kalau trader dia akan pilih semua. Yang mana tak untung ke, yang apa ke, janji masa tu ada momentum, okay, ada volume, ada harga nak ni, trend, so dia tak kisah pun ada company tu untung ke rugi kan. Tapi okey lah, saya tak nak ambil yang untung saja, saya ambil semua. Sekarang ni kita pergi kepada counter yang contohnya, adakah kita nak letak counter yang uptrend saja ataupun yang dua-dua? Uptrend dan downtrend. Reversal dia maksudnya semua lah. So semua maksudnya tak ada uptrend, tak ada ni. So maksudnya kita ambil semua counter. Cuma sekarang ni kita nak cari MACD yang nak crossover. Okay, MACD ni kita kena cari, pergi ke M. Okay, M. Lagi MACD. Mana? Okay, ni MACD So ada satu, dia ada MACD level. Okay, MACD signal dan juga ini lah, dua ni lah. Okay, so yang pentingnya kita tahu bahawa MACD kalau MACD level, iaitu yang biru tadi, mesti nak kena atas yang merah kan. So yang merah ni ialah MACD signal. So kalau kita ambil salah satu lah, so level dengan signal kan, kita ambil salah satu. Sebagai contoh, yang merah ni, okay, kita nak ambil dia mesti di bawah kan? Dia mesti di bawah kan?
Yang biru. Kita ambil lah macam ni lah. Kita yang MACD level ni mesti nak melintas ke atas. Okay, maksudnya dia yang biru, dia nak melintas ke atas kan? Crossing above. Okay, crossing above, nilai dia ialah kita nak ambil MACD signal. So maksudnya MACD yang biru melintas atas yang merah. Okay. Boleh? Itu kalau melintas ke atas. Ataupun kita boleh pilih yang lain-lain juga. Kalau kita nak dia dah memang atas je terus. Dia dekat atas. Tapi kat atas tu okay, kadang-kadang kita dah lambat lah. Tapi kita nak yang melintasi ke atas. So kita nak berjaga-jaga dalam masa tu. Berjaga-jaga. So kita dah ada, bila dah ada ni, so ini sekarang ni kita ada 3 je indikator. 3 je filter, iaitu saham biasa, lepas tu closing dia 50 sen ke RM3. Tapi kalau volume tu tak apalah, kita tak payah cerita volume. Kita ada 3. Okay, dengan MACD. Okay, mana tadi MACD tadi? Mana tadi? Ni. Okay, yang ni ya. Melintasi atas ke atas. So kita ada 3. So nampak ni ada 3. So ini adalah counter-counter yang mengatakan bahawa dia cross. Okay, sebagai contoh MIG, Redtone, okay, Power, Teo Seng, NTPM, Chinhin. Okay, kalau kita nak cari yang volume yang paling tinggi, kita boleh just filter kat sini. Okay, ini berdasarkan volume. Okay, kita tak nak antara tu, kita nak dia cuma filter dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah. So paling tinggi ialah MIG. Okay, diikuti oleh Redtone, Human. Tapi yang MIG je lah yang tinggi, maksudnya 9 juta ni volume dia. Okay, so dia punya EPS pun okay, positif kan. Perubahan dia 3 sen. Okay, perubahan 3 sen. RM1 pun RM1.4. Tadi kita pun dah tengok MIG tadi kan, sebelum tu kita buka kan, memang tiba-tiba secara kebetulan pula terbuka MIG pula kan. Tak tahu dah betul ke tak kan. Okay. Yang kuat mana? Ni. Cube Industry ni. Ni sebab 8 sen naik ni. Okay, 8 sen ni pun K-Power 8 sen. Okay, cuba kita tengok. Okay, apabila kita dah buat ni, okay, kita kena set dekat chart kita. Kita boleh buka. Okay, dia buka. Dah chart yang kosong ialah ni, naked chart ialah ni kan. Ini yang chart yang diberi. Okay, naked chart. Tapi kita boleh pergi ke technical chart tadi. Okay, technical chart macam ni. Masalahnya saya dah presetting dah ni. Saya dah presetting. MACD saya memang dah ada kat sini. Okay, MACD saya memang dah ada. Dan dia cakap tadi nak cross kan. Kita check MACD memang baru cross. Dah cross. Dah cross lah. Kat bawah maksudnya kat bawah. Tapi signal weak. Bawah kosong. Bawah kosong signal weak, cuma yang histogram dia dah ke atas ni. So tapi signal dia weak, boleh belilah. Cuma dia punya kenaikan tu tak berapa. So macam ni lah juga. Yang ni pun dia dah cross. Tapi kita tengok kalau ingat harga dengan harga dia, okay, dia tak adalah naik kan. Sebab dia masih di bawah. Cuba kita cari yang lain. Sebagai contoh, kita pergi tadi. Saya kena save dulu lah sebelum tu. Okay, yang ni yang kita cari tadi mana? Dah hilang lah. Itulah sebab tak save. Bila kita tak save, dah. So kita kena save ni, okay, yang kita buat tadi tu, yang alamak tinggal hilang. Dia filter ni saya buat balik Saya buat balik. Tadi kita letak, kita kena save dulu. Kita letak tadi di antara, okay, 0.5 sampai RM3. Lepas tu kita juga ambil MACD kan. Kita ambil saham saja. Ini saham saja. Saham biasa ordinary share. Dan kita ambil MACD. Okay, MACD T7 Global. Nampak dia keluar signal. Nanti saya tunjuk macam ni dia keluar signal macam tu. Kan yang ni saya dah keluar signal ni kan. MACD cross.
Ticker bawah T7 Global. Okay. So sekarang ni contoh apa ni MACD tu, MACD. Okay, ni So yang ni saya nak dia melintas. Okay, ini signal. Okay, so maksudnya biru atas merah. Okay, melintas ke atas Okay, alright. So kita ambil ni dan kita save. So macam mana nak save? Klik itu. Okay, pergi ke atas sekali nanti simpan screen sebagai ni nama kita. Okay, ni MACD online. Okay, 6/2 06/02/2020. Okay, saya simpan. Okay, saya simpan. Okay. Akan ada satu filter yang untuk MACD je. Okay, so bila kita buka ni ada macam, kita boleh buat macam-macam filter. Nak buat RSI ke, nak buat apa ke kan. So yang ni MACD saja. Dia tak ada indikator lain, dia MACD saja. Lepas tu kalau kita nak set signal, ni dia. Yang ni, nampak ni? Alarm ni kan? So kita boleh pergi kat situ mengaktifkan pemberitahuan. Okay, so kita klik mengaktifkan pemberitahuan masa tamat tempoh. Ni. Bila? Ni 6/3. So kalau kita nak lagi lama kan, sampai bulan Oktober ke, tak boleh Okay, dia boleh sampai maksimum sebulan. Lepas tu kita kena reaktif balik So sama ada kita nak hantar email, okay, ataupun kita nak mainkan bunyi. Ni kalau kurus, bunyinya kurus 5 saat. Kalau loceng tangan dia macam-macam, memanggil kan, nota dia ada macam-macam lah. Tapi kadang bila dah bunyi tu dia akan berbunyi lah masalahnya. Jadi you punya laptop dan juga handphone akan bunyi signal keluar. Okay, kalau tak nak then mungkin masa time you ada kelas ke, ada apa ke, you silentkan you punya laptop atau silentkan you punya handphone. Okay, yalah, tiba-tiba tengah solat kan, bunyi pula kan, time solat asar ke apa kan. Kan? Okay, so yang ni okay, so maksudnya paparkan tertingkap timbul. Yang ni maksudnya dia akan keluar pop up. So saya letak pop up kalau you nak hantar email boleh juga. Kalau hantar email tak adalah bunyi. Okay, kalau hantar email kita boleh dia hantar email lah, tapi email tu dia akan hantar ke handphone kita, dia akan keluar lah. Tapi nak kena buka email pula lah kan. So yang ni terpulang lah ikut mana yang you rasa sampai. Macam kan ada keluar. Tapi ini bukannya yang ni ini adalah MACD cross OCK. Jadi bila kita nak tengok, bila dia dah keluar macam ni, saya just klik OCK tu, klik OK, dia akan keluar chart tu. Okay, sebagai contoh saya klik OK kan, dia keluarlah chart OCK. Kan? Dia keluar chart OCK dan kita boleh tengok sama ada dia ada dua dia, sebab dia ni crossing ni kita tengok dia atas ke di bawah yang signal tu kan. So kalau kat sini hampir-hampir kat atas lah. Dan dia pun dah dekat dengan resistance dah OCK ni. Dah sampai dekat dengan resistance. Dia tengok kita besarkan sikit. Dia punya nak crossing tu, okay, dia dah cross. Okay, yang biru dah cross yang merah tapi masih di bawah kosong. Okay, masih di bawah kosong tu. Okay. Ni kosong kan. So dia cross di bawah kosong. Okay, dia cross di bawah kosong. Dia cross kat sini tadi. Okay. Dia cross di sini tadi. Okay, yang ni ialah Carta Daily. So dia dah cross ni. Dia dah cross. Okay, OCK. Alright. Tapi yang kalau kenapa OCK tak ada dalam yang saya punya ni? Yang ni ialah akan melintasi. Dia melintasi. Belum. Tapi yang tadi tu dah melintas. Tu terpulang kat you lah. You nak cari yang dah melintas ke? Okay. Sedang melintas ke apa ke? Tu terpulang. Tapi macam MyEG lah macam contohnya lah. Okay. So lepas tu you kena buat, lepas you dah tadi saya buka balik.
Ni saya tutup. Okay, you kena mengaktifkan. Okay. Okay, mengaktifkan. Right, kalau you nak hantar SMS pun boleh. Kan? Dia channel. Yang ni menghantar email kepada SMS. Tak pastilah dia charge ke tak. Tapi mungkin tak boleh charge, terima je kan. Tapi kita boleh mengaktifkan. So kita, cuba saya letaklah. Ni, mengaktifkan, hantar email kepada SMS dan kita mengaktifkan. So dah aktif kita punya alert. Okay. So kalau kita aktifkan, aktifkan. Nak tutup balik. Kan kita boleh edit balik tetapan ni dan kita boleh buang balik lah ataupun padam. Okay, alright. So itu adalah macam mana you nak buat filter dan dapatkan signal. Daripada situ kita boleh check satu-satu. Contoh ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 counter yang mungkin akan melintasi signal dia. Kita tengok K-Power lah, K-Power. K-Power ni, ini memang dah Star ni. K-Power, contoh carta berciri penuh, kita klik kat situ. Okay, kita tengok dia punya crossover tu atas kosong ke ataupun bawah kosong. Kalau atas kosong maksudnya very strong signal. Memang atas, nampak? Dia, okay, hari tu dia dah cross sekali kan. Lepas tu dia macam dia main-main dengan, dia bersama-sama, dia bersimpul je kat sini. So sekarang ni maksudnya dia nak cross balik tapi dia sebenarnya dia tengah bersimpul tu kan. So bergulung-gulung kat sini. So maksudnya dia boleh lah, tapi signalnya tinggi lah, maksudnya signalnya kuat untuk dia beli. Okay, signal, sebab dia punya signal tu atas daripada kosong. Okay, kita buka balik besar. Okay, kosong ni. Okay, so dia ini naik atas. Yang ni dia naik atas. Ini naik atas. Kalau kita tengok harga, okay, kita tengok harga. Contoh saya buka besar dulu. Okay, ini cross sekali kat sini. Ini atas kan. So dia kat sini kita beli, nampak dia naik kan. Okay. Kat sini kita patutnya dah boleh jual sebab dia cross balik. Okay, dia dah reverse. Inilah bolehlah jual dia maksudnya. Tapi ada setengah tu dia yang inilah satu yang indikator yang paling mudah lah. Kalau kita nak tengok macamnya kan. Ini kan susah juga. Ini kena tahu candle. Kalau kat sini kita kena tahu candle. Ni reversal candle ke apa ke kan. Okay. Tapi kalau yang ni memang dah confirm lah. So kita jual kat sini. So kita daripada asal kita beli sini. Okay. Tapi kat sini dia dah cross sekali so mungkin kita dah jual kat sini lah. Lepas tu kita beli balik sini. Tu memang masalahnya. Kadang-kadang kat situ masalah dia. Tapi kalau kat sini ni memang clear. Sebab dia punya kenaikan tu besar daripada yang ni, yang signal dia. Okay. So sebab tu dia punya kenaikan dia tinggi. Okay, daripada RM1.70. 70 sen naik tu. Okay. Ni contoh saya dapat MTAG masuk saya punya screener. Okay, contoh MTAG. Okay, so maksudnya kalau dalam konteks ni dia cross kat sini balik kan. Okay, walaupun dia dah jatuh, lepas tu dia cross balik dan dia berada di atas. So kita boleh buy balik. So kita buy kat sini harga RM1.45. Yang ni harga RM1.95. So 50 sen. Kan? Cuma kalau orang kaki rempit ni memang payah sikit lah. Dia tak boleh pegang lama kan. Ini kalau nak pegang. Okay. Ni nak kena pegang berapa hari ni. Januari 20. Okay. Boleh dia akan patah balik. Dia patah balik lah. So bila dia patah balik tu kita kena terus, sebab tu kena ada rules tu. Kita kena ada rules. So rules tu kena ikut. Kan, rules kena ikut. Kalau yang rules tak ikut tu yang kita jadi teknik harapan. Sebab kadang-kadang dia false dan dia turun ke bawah, kita dah kena cut loss. Bila kita cut loss, kita rugi minimum. Tapi bila kat CD kita boleh memaksimumkan keuntungan. Saya pun banyak kali berlaku macam dulu-dulu apa semua. So sekarang ni
sebenarnya holding power is important jugalah. Margin. Margin lah sekarang ni tadi Azman ni. Okay, jap. Kita boleh Holding power. Jap. Azman ni dia datang ni jap. Kejap. Okey. Yang mana ni? Jap. Dia boleh tukar kepada ni. Tak apa lah, kita kena tunjuk sikit mana muka. Kejap dia patutnya saya boleh tukar kepada sharing dia, stop sharing.